أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا يا الله، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey, kita mulakan hari ini. Okey, kita ingat balik sikit dulu. Tajuk yang kita dah baca ialah mengenai apa dia? Tajuk yang dulu itu rupa bentuk Rasulullah. Bab pertama, rupa bentuk Rasulullah, dan juga kita sudah selesai membaca yang kedua iaitu Khatamun Nubuwah. Khatamun Nubuwah itu cop mohor kenabian. Ingat tak lagi? Kita ingat tak lagi? Hari ini kita nak pergi kepada bab yang ketiga. Tengok punya detailnya, no? Nak tahu ni hari ini tentang rambut Rasulullah, cara Rasulullah sikat, uban Rasulullah. Apa ni nak apa ni? Rambut tu menyemir, menyemir rambut. Itu tajuk yang berkaitan dengan rambut. Mungkin saat ni kalau kita ada masa, ada beberapa banyaklah persoalan tentang rambut ni kan, yang boleh kita bahaskan dalam apa? Dalam tajuk ni. Okey, boleh mula Pak Izzah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Hari ini kita masuk bab yang ketiga, muka surat 31, bawah tajuk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan mengenai kelebatan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak hadis yang seolah-olah berbeza di antara satu sama lain. Namun sebenarnya tidak ada pencanggahan kerana rambut adalah suatu yang sentiasa tumbuh panjang. Pada suatu ketika rambutnya mencecah cuping telinga. Maka pada ketika yang lain pula rambut baginda nampak lebih panjang daripada itu. Kerana ada bukti yang baginda hanya mengguntingnya beberapa kali sahaja. Maka mereka yang melihat tatkala rambutnya sudah dikerat menerangkan bahawa rambut baginda pendek, sedangkan mereka yang melihatnya sebelum digunting menerangkan bahawa rambut tersebut panjang. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa rambut hadapannya mencecah cuping telinga, rambut yang di tengah lebih panjang lagi dan rambut yang di belakang mencecah bahu. Penjelasan yang seperlunya. Nombor 1, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengekalkan rambut. Yang kedua, bukti-bukti ada menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut dengan pisau cukur selepas penghijrahan dalam tahun 6 Hijrah, semasa perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 Hijrah, dan juga tatkala melakukan umrah qada pada tahun 19 Hijriah dan semasa Hajjatul Wida'. Yang ketiga,
Merupakan sunnah dan memperolehi ganjaran yang besar bercukur kepala pada setiap rukun haji dan umrah yang telah sempurna. Yang keempat, setengah orang yang jahil menganggap berpahala besar bercukur rambut pada masa selain daripada apa yang telah disebutkan di atas. Ini adalah bid'ah. Maka ini tidaklah sesuai kerana ganjaran pahala bercukur rambut hanyalah diperolehi daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas menunaikan beberapa rukun haji dan umrah. Sesetengah orang jahil mengatakan bercukur adalah amalan yang berpahala. Ini adalah berdosa. Bercukur akan mendatangkan pahala hanya ketika haji dan umrah. Maka pada masa-masa yang telah dinyatakan adalah dibolehkan jaiz mengepil rambut, mengekalkan rambut ataupun mencukurnya. Menganggap perbuatan yang dibolehkan jaiz sebagai suatu amalan yang berpahala dan mempersenda-sendakan orang lain yang tidak bersyukur adalah suatu perbuatan haram. Nombor 5. Sesetengah orang jahil suka mencerca terhadap mereka yang menyimpan rambut panjang menurut sunnah. Ini tidak dibenarkan. Yang keenam, sesetengah pengawas madrasah memaksa pelajar-pelajar mencukur rambut. Ini juga tidak dibenarkan. Nombor 7. Menganggap perbuatan mencukur rambut mendapat pahala adalah amalan golongan khawarij dan pemikiran yang sedemikian patut dihapuskan. Nombor 8. Sunnah menyimpan rambut yang dibenarkan ialah sehingga cuping telinga ataupun jika rambut ini tumbuh panjang sehingga mencecah bahu atau ke atas daripada bahu. Nombor 9. Menyimpan rambut mengikut gaya Inggeris adalah makruh tahrimi. Perkara yang dibenci oleh Allah yang hampir ditegak. Ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaz'a yang bermaksud bercukur sebelah dan menyimpan sebelah, dan gaya Inggeris ini hampir seperti yang dimaksudkan. Nombor 10. Adalah haram mendandan rambut menjadi ekor seumpama rambut wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Oleh itu, lelaki dilarang berambut yang didandan seperti wanita. Nombor 11. Menyimpan rambut sebelah dan yang sebelah lagi dicukur juga dilarang. Ustazah ada nak ulas? Jelas, no? Jelas kan? Jadi kita tengok sini ada 3 lah yang dibenarkan, 3 rambut tu yang boleh kita panjang tu, 1 sampai cuping telinga, 2 mencecah bahu, atau yang ketiga ke atas daripada bahu. 3 tu je boleh. Kemudian tadi kataan qaza' kan? Qaza' yang cukur sebelah dan simpan sebelah tu. Qaza'. Qaf zai ain asal dia. Asal perkataan dia qaf zai ain. Anna Rasulullah naha 'anil qaz'ain. Rasulullah mencegah daripada qaz'ain. Ini bercukur sebelah dan menyimpan sebelah. Gaya Inggeris. Dia macam tu dia panggil tomahawk tu yang macam style Orang buat sekarang kan. Mak Saleh lah budak-budak dia yang macam apa, orang Indian tu dia potong sikit, dia tiang sikit. Apa macam apa tu. Wah, tak boleh tu. Haram, dia kata haram. Betul tentang cukur tu hanya mana yang harus tu hanya atau dapat pahala sunat tu hanya pada masa melakukan ibadah haji kan. Rasulullah tak buat selain daripada masa tu, Rasulullah tak buat masa tu je. Itu yang Rasulullah tunjuk contoh pada masa dia hijrah tahun 6 Hijriah. Dia bercukur, memang dia cukur habis.
Sebab ada orang percaya mungkin buat kaedah lagi cukur tu jadi sunat. Cukur habis tu sunat. Tidak. Dia sini dia hukum kata haram lagi kalau apa ni ada pemikiran yang macam tu. Mana haram, tak boleh. Okeylah, paras rambut Rasulullah. Tajuk. Ustazah, tadi dia kata ikat rambut tak boleh menyerupai perempuan. Ikat tak boleh? Itulah dendan tu. Buat dendan, buat apa. Kalau tocang. Tu macam biasa tu. Kalau Dia begini. Dalam satu kitab, dia kata buat apa ni? Buat macam dendan. Rasulullah biasa buat dendan tu masa dia pergi ke apa ni? Masa dia pergi ke ni dalam Hudaybiyah ke apa dia buat dendan tu. Sebab apa? Dia perjalanan jauh kan. Sebab dia nak elak daripada debu-debu tu. Dia buatlah dendan tu. Untuk empat tali, 4 dendan tu dia buat. Yang dibolehkan. Sebab nak elak daripada habuk. Nak elak daripada habuk dalam perjalanan. Ini ada disebutkan. Maksudnya bersebab lah kan. Biar Ada sebab lah. Alasan. Ada sebab lah. Dan masa Kak Ampang dulu ada ustaz cerita, beritahulah. Dia kata laki-laki kalau nak simpan rambut panjang lepas je, jangan ditocang. Sebab yang tocang main-main ni lah, tocang biasa-biasa ni. Sebab dia kata bila ditocang, di situ tempat bertinggiknya syaitan. Tak mustahil lah kalau sebab dia kan macam saja-saja tanpa sebab. Rambut panjang ditocang. Jadi dia kata tempat bertinggiknya syaitan. Tapi rimas juga kalau rambut panjang mengerebang. Ada disoalkan ni kepada ustaz apa yang janggut panjang? Idrus. Idrus. Tanya pada dia, kalau orang nak semayang, orang yang rambut panjang nak semayang, dia tocang boleh tak? Cik Puah Pak forward dia tu. Dia kata tak boleh, dia kena lepas. Sebab rambut pun nak beribadat juga. Dia kena lepas rambut tu, tak boleh tocang. Rambut pun nak beribadat lah. Nak buat ibadat juga dia pun. Tapi kalau kita tengok, saya pun tak pastilah buku mana saya baca, ada sirah Nabi juga. Dia kata Rasulullah lebih senang melepaskan rambut dia daripada diikat. Lagipun rambut Rasulullah kan atas bahu. Dia memang Rasulullah jarang dia ikat. Orang nampak pun sekali tu. Lagipun atas bahu je kan nak ikat macam mana. Ni mereka sekarang ni melepasi bahu. Dah betul-betul macam perempuan kan. Sepatutnya tak boleh dah. Mana lepas cuping sedikit je. Mana lepas cuping telinga sikit je nak ke bahu dia kan. So tak panjang lah sebenarnya. Jadi ada 3 perkataan di sini tentang rambut. Limma, jumma, wafrah. Limma, jumma, wafrah. Kita akan jumpa dalam hadis. Limma tu bermaksud rambut yang melepasi 2 telinga. Tengah-tengah ni lah kot. Sama ada mencecah bahu atau tidak. Limma. Lam mim ta marbutah. Limma. Lam mim ta marbutah. Limma. Kalau jumma, rambut yang panjang melepasi telinga. Hingga pun tak panjang bahu juga kan. Macam mana je Ustazah? Jumma. Jim mim ta marbutah. Jumma. Jumma. Rambut yang panjang melepasi telinga hingga mencecah bau. Cecah aja bau ni. Cecah dia. Wafrah pula. Wafrah bermaksud rambut yang panjang melepasi telinga tetapi tidak sampai mencecah bau. Lagi pendek. Lagi pendek. Ini yang paling pendek. Wafrah. Rambut yang panjang melepasi telinga tapi tidak
sampai mencecah bau. Lepas telinga tak sampai bahu. Jadi daripada perkataan tiga-tiga ni, kita dapat menyimpulkan bahawa rambut Nabi sentiasa melepasi dua telinga. Baginda iaitulah limah. Mana melepasi dua telinga. Ada kalanya hingga mencecah bau, iaitu jummah. Dan ada kalanya tidak mencecah bau, itu wafrah tu. Limah, jummah, wafrah. Wafrah ni waw, fa, ra, ta marbuta. Wafrah. Limah tadi setakat mana Ustaz? Limah dia kata rambut yang melepasi dua telinga. Lepas dua telinga dia. Mencecah bau atau tidak? Cecah bau atau tidak? Ni kena penting ni anak lelaki 3 ni. Itulah. Nak panjang je mereka ni kan. Tak apalah, ambil sunnah lah yang mana-mana. Salah satu. Okey. Dia sunnah tapi dia macam rock. Rock. Dia jadi macam tu lah. Rock music tu. Ya. Tapi pasal dia lebih. Dia kan katakan dekat bahu. Dia try kak. Saya ada try juga rambut panjang. Tapi tak sekarang ni dia nak try, dia kata macam mana dia kata. Rimah kan. Ahmad tu. Ahmad tu. Ni sekarang tak lah. Rimah lah Ustazah, panjang sangat. Rimah. Kita pun rimah. Rimah. Okey, kita masuk tajuk paras rambut Rasulullah. Paras rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunayhi. Ustazah? Ya. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke paras tengah telinganya. Okey. Paras rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana panjang. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa, okey Ustazah, panjang-panjang tak berani. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Tak sab perkataan yang kita baca tak satu. Aghtasilu kan? Aghtasilu. Mandi. Kita minggu ni itu kita mandi kan sebelum nak mandi. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Okey, mana dia? Riza? Maksud dia, beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama daripada suatu bekas dan rambut beliau panjang sampai ke telinga serta pertengahan bahunya, yakni tidak terlampau pendek dan tidak terlampau panjang tetapi sederhana. Okey. Catatan. Suami isteri mandi bersama dibenarkan tetapi bertelanjang bogel oleh seseorang atau keduanya tidak dapat dibuktikan kerana Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahawa beliau tidak pernah melihat satr, bahagian aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah melihat auratnya. Menurut Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, suami isteri mandi bersama-sama dibenarkan mengikut pendapat jamhur ulama, semua ulama. Di samping ini, lain-lain cara pun dibenarkan. Si suami boleh mandi dahulu dan diikuti oleh si isteri atau sebaliknya. Ini dibenarkan menurut pendapat ulama Hanafi, Syafi'i dan Maliki, tetapi dilarang oleh mazhab Hambali. Okey. Penjelasan yang seperlunya.
Si suami boleh melihat bahagian sulit si isteri dan si isteri juga boleh melihat bahagian sulit suami. Saling melihat bahagian sulit dibenarkan, tetapi perbuatan begini kurang baik. Paras rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah cuping telinga. Bar'un radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Kana Rasulullah marbu'an bu'aida ma bainal mankibain wa kana jummatuhu tadribu syahmata uzunai. ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana. Dadanya bidang dan rambutnya mencecah ke cuping telinga. Ini bukti. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai berikut. Saya bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, Lam yakun bil ja'li wala bis sibti kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. tidak terlalu kerinting seperti orang Habsyi dan tidak juga lurus, tetapi kelurusan rambutnya berserta dengan ketak seumpama gelombang mencecah cuping telinga. Ummu binti Abi Thalib pernah berkata bahawa Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah di hari pembukaan Mekah, dan pada masa itu beliau menjalin rambut menjadi 4 bahagian. Ni kata dendan tadi tu. Masa tu je orang tengok dia buat macam tu sebab perjalanan jauh. Takut habuk-habuk semua, dia dendan. Okey. Penjelasan Anas radhiyallahu anhu mengenai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. Anna sya'ra Rasulillah kana ila ansafi udhunai. Sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah pertengahan kedua cuping telinganya. Okey. Ummu Hani juga meriwayatkan sebagaimana yang berikut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za dhafair arba'in. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin rambutnya menjadi 4 jalinan. Dendan lah tu. Dhafair tu dendan lah. Ini yang semasa Hudaibiyah ya. Bukan Mekah. Okay. Rambut disikat kiri ke kanan dengan belahan di tengah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya ke belakang tanpa membelahnya ataupun menyikatnya ke arah kiri dan kanan. Kerana orang-orang musyrik menyikat rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Sedangkan ahli kitab menyikat rambut mereka ke belakang tanpa membelahnya. Kebiasaan yang termulia pada masa itu bila mana tidak ada sebarang perintah khusus diwahyukan, baginda lebih gemar menurut cara ahli kitab. Pada bahagian akhir hidupnya, baginda menyikat rambutnya dengan membelah 2 dan disikatkan ke arah kiri dan kanan. So, mula-mula dia tak belah kiri kanan, dia ke belakang. And then hujung-hujung
Di hidup dia belah tengah, tolak ke kiri, tolak ke kanan. Betul Ustazah? Seperti ahli kitab. Seperti ahli kitab. Penjelasan yang seperlunya. Sebelum kewafatannya, baginda pernah memotong rambut kerana mendapat kebenaran daripada Allah. Maka adalah harus bagi orang lelaki memotong rambut. Jelas. So, ada lagi nak ulas Ustazah? Ya. Ya. Jadi daripada hadis tadi kita dapat pengajaran lah. Iaitu Nabi mengajar kita untuk kalau seboleh-bolehnya kita tidak meniru orang kafir. Namun jika kita terpaksa memilih antara dua golongan kafir berbeza, maka Nabi mengajar kita untuk memilih golongan kafir yang paling hampir dengan Islam atau memilih yang paling bermanfaat untuk perkembangan dakwah. Contoh itulah dia tak suka mula dia sikat betul gitu saja. Itu dia tengok orang ahli kitab sikat, lepas tu dia belah kiri kanan, ahli kitab lah. Apa makna tu? Sebab tu Rasulullah suka meniru ahli kitab sebab ahli kitab ni dia hampir dengan Islam, kan? Ahli kitab ni hampir dengan Islam. Kita ni kata-kata Nasrani lah gitulah. Atau memilih yang paling bermanfaat untuk perkembangan dakwah. Sebab kalau orang Majusi dia buat macam nak tahu mak dia sikat terus macam tu kot. Sikat terus saja. Sikat ke belakang je. Kalau macam tu samalah dengan ahli kitab ni. Ahli kitab dia ke belakang. Sebab dia lebih sukalah ahli kitab tu sebab dia hampir dengan Islam. Okey. Ustazah punya gambar ni kadang-kadang blur je macam ni. Ustazah punya gambar. Tak tahu. Ke saya je yang nampak macam tu. Betul. Ustazah dia background Ustazah tu. Ustazah letak background. Bila Ustazah beralih tu dia hilang kan. Tapi hilang Ustazah okey. Semuanya tu. Ingat saya je lah. Okey. Lagi Ustaz lalu kita nampak tak jadi pula kan. Okey, jom kita masuk bab yang keempat. Okey, bab keempat, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikat. Bersikat adalah mustahab, disukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkannya. Baginda juga bersikat rambut. Khidmat isteri menyikat rambut suami. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kuntu urajjilu, sikat. Urajjilu, rajjala yurajjilu, urajjilu. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah wa ana haidun. Okey, aku pernah menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun aku di waktu itu di dalam haid. So, apa hubungannya dalam haid dengan menyikat rambut ni Ustazah? Mana dia nak ambil apa ni? Dia nak ambil apa ni dah tentang sikat ya, ambil tentang sikat tu. Kot orang kata masa haid tak boleh. Zaman dulu kalau isteri kalau haid depa jauhi, tak mau langsung. Dulu-dulu. Waktu tu budaya Arab. Sampai isteri masak tak mau makan. Tak mau makan. Kena duduk luar bilik kan. Sungguh. Kalau tengok sejarah India pun masa tu juga kan, asing tidur laut jauh kurung. Okey, catatan. Ini membuktikan bahawa isteri boleh berkhidmat untuk suami mereka walaupun mereka datang bulan. Yang dilarang je lah, yang tak boleh kan. Yang lain.
Ta'ala. Iyalah. Okey. Meminyakkan rambut. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tastariha lihayatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu minyak sebelum menyikat rambut dan janggutnya. Baginda juga biasa meletakkan sapu tangan di atas kepalanya untuk melindungi serban daripada tercemar oleh minyak dan sekeping kain, iaitu kain sapu tangan ini seumpama kain-kain pengelap minyak. Maksudnya dia pakai minyak rambut kan? Betul. Minyak rambut tu takut kena serban. Dia letak kain dulu. Kain. Tasuk. Macam cermat gitu, no? Kalau kita baca macam Rasulullah tu cermat. Dia jaga dia punya. Okey. Catatan. Ini menggambarkan tabiat kebersihannya sehingga menjaga kopiah atau serbannya daripada tercemar oleh kekotoran minyak rambut. Maka baginda pun menutup kepalanya dengan sapu tangan. Memulakan sebelah kanan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tahurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyenangi untuk memulakan dengan sebelah kanan ketika bersuci, iaitu berwuduk dan sebagainya. Menyikat rambut dan memakai sepatu. Okey. Tayammun. Ya? Tayammun tu daripada al-yamin kan. Yamin tu makna kanan lah, suka memulakan dengan kanan. At-tayammun. Okay. Malahan pada kesemua perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulakan dengan yang di sebelah kanan. Okey. Catatan. Adab yang mustahak ialah pada setiap kerja yang baik dan mulia hendaklah dimulakan dengan sebelah kanan, dan perbuatan yang tidak baik, misalnya masuk tandas untuk buang air, hendaklah dimulakan dengan sebelah kiri. Maka seseorang yang memasuki masjid hendaklah mula melangkah dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang menyikat rambut. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana yang berikut ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan dirinya daripada menyikati rambutnya, tetapi kadangkala tidak. Apabila baginda merasakan perlu menyikat, maka baginda akan lakukan. Jika tidak perlu, baginda tidak akan menyikatinya. Baginda jarang menyikat rambut. Qadiyad menjelaskan bahawa kadangkala itu bermaksud 3 hari. Bukti menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyikat rambut setiap hari. Para ulama telah menyatakan bahawa menyikat rambut setiap hari adalah dilarang jika tidak wujud keperluan untuk melakukannya. Bagaimanapun, ini hanyalah perkara kecil jika seseorang itu menyikat disebabkan perlu berbuat demikian, tetapi selalu menyikat rambut tidaklah baik.
Tapi kita ustazah, perempuan asyik nak nyikat, biar Mana? lelaki bawa sikat. Kita perlu. Sebab rambut kita panjang kan, rambut kita kosot. Kita perlu. Kita kena ikal. Sikat selalu jadi ikal lah rambut. Ikal mayang. Tapi Kalau tak ikat cepat gugur banyak sama kan? Betul. Okey. Di dalam riwayat yang lain dari seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang-jarang bersikat. Penjelasan yang seperlunya. Maksud arahan kenabian ini adalah untuk manusia menyedari tentang nilai masa dan menyemaikan kemuliaan pejuang agama. Mujahid, supaya tidak hanya sibuk seperti wanita istana untuk mendandan rambut mereka. Maka dibolehkan seseorang itu menyikat rambut jika perlu sahaja. Yalah, bila panjangkan banyak pula. Tapi Rasulullah, Ustazah kan berkata Nabi sunat bawa sikat jalan macam Nabi suka. Ada ke? Ada kan dia kita bercakap sunnah Nabi dia suka sikat rambut, dia bawa sikat selalu. Nah itu depa guna hadis depa kot. Nak menyemat kan, orang lelaki nak menyemat kena ada sikat. Depa kan kena ada sikat dalam poket. Ada dengar biasa kat kelas pun ada. Ada ke? Ada. Ada hadis Kalau kan? ikutkan 3 hari sekali baru Rasulullah Macam sikat sini kan. pun dia macam tak sebut pun. Dia sebut 3 hari sekali. Itulah. Tapi masa kita duduk dengar dulu ada perkataan bawa sikat adalah sunnah, bawa sikat lelaki sunnah Nabi itu dia suka bulan poket. Itu dia. Sebenarnya ditegah tu sikat-sikat rambut, sat-sat belek, sat-sat belek sikat tu tak boleh sebab ni dia kata tu unsur jihad tadi tu kita nak orang berjihad ni mana boleh duk buang-buang masa, tak boleh buang masa, tu buang masa. Macam perempuan lah pula kan. Perempuan pula. Tapi kan kalau kita tengok zaman dulu-dulu lah, tahun 80-an dulu, saya tengok kan, orang lelaki-lelaki kan buat sikat kecil, lepas tu jumpa cermin kereta pun jadi. Prek-prek sikat rambut. Itu agenda tersembunyi tersembunyi. Dia ada remos Kan. Remos. Masa zaman P. Ramlee kan, kalau dia nampak lalu depan segerombolan perempuan kan ada dan keluar sikat kan. Tengok filem dia. Remos. Mungkin lah. Allahu'alam. Tapi sekarang ni dah jarang nampak. Okey, kita masuk bab yang kelima. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan inai dalam penyemiran mencelup rambut. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau bertanya Anas radhiyallahu anhu. Hal khadaba Rasulullah qala lam yablugh dhalik innama kana shayban fi sudghaihi walakin Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencelup rambut dengan pewarna? Jawab beliau, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu banyak beruban sehingga tidak perlu baginda merasakan untuk menyemirnya. Uban hanya kedapatan di kedua-dua pelipisnya. Ya, memang ada Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan daun inai dan katam, sejenis rumput, untuk menyemir rambutnya. Tapi maksudnya sebab uban dia tak banyak, so tak perlulah dia berinai kan. Tapi pernah
pernah baca. Rasulullah pernah menasihatkan Abu Bakar As-Siddiq supaya menyuruh bapaknya menginai rambut uban dan janggutnya. Rambut uban dan janggutnya sebab biar nampak cantik sikit. Sebab bapak kepada Abu Bakar ni putih semua. Itu saya terbaca. Putih. Dan memang Rasulullah menasihatkan Abu Bakar lah, suruh bapaknya inaikan rambut. Okey, catatan. Penggunaan pewarna hitam ditegah di dalam hadis-hadis. Bilangan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada uban dan janggut. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Aku tidak mendapat bilangan lebih daripada 14 helai uban di kepala dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikitnya. So kita baca dalam ada jumpa hadis kata 20 no, ada sahabat kata ada 20 helai. Tapi kat sini 14 helai uban di kepala dan janggut. Oh janggut sekali. Sikit sangat. Bawah tu ada ustazah banyak lagi bayan. 17, 18, 20 ada ni. Okey, kita tengok. Catatan. Di sini juga terdapat perbezaan pengiraan. Di dalam sebuah hadis, bilangan uban tersebut ialah 17 helai. Dalam hadis yang lain pula terdapat 18 helai dan lain-lain hadis pula terdapat 20 helai. Maksud kesemua itu adalah sama, yakni uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Mungkin pada mulanya bilangan uban adalah 14 helai dan kemudian menjadi 18 helai. Adapun mungkin terdapat perbezaan di segi pengiraan. Walau bagaimanapun, maksudnya ialah untuk menyatakan bahawa uban tersebut sangat sedikit. Okey. Apabila seseorang bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, berapa banyak uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pun menjawab, tatkala baginda memakai minyak, uban baginda tidak kelihatan, jika tidak maka sebahagian rambut baginda kelihatan putih. Catatan. Apabila minyak digunakan, rambut akan berkilat dan akibat daripada keadaan yang berkilat ini, beberapa helai uban akan tertutup. Apabila rambut tidak lagi berminyak, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeadaan kusut, maka jelaslah kelihatan ubannya dan dapat dikira. Beberapa surah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan tua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bilangan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira 20 helai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, qad shibta. Qala sayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, Tuan kelihatan tua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Amma yatasaalun dan surah Iza Syamsu kuwirat, di mana surah-surah ini telah menyebabkan aku tua. Okey, kita tengok penjelasan Di samping surah-surah tersebut, ada lain-lain surah yang membawakan berita-berita Jahannam dan hari pengadilan.
Telah dinyatakan di dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau kamu semua tahu apa yang dah ku tahu, nescayalah sebahagian besar daripada masa kamu dihabiskan dengan menangis dan kamu akan tinggalkan gelak ketawa. Malahan sampai meninggalkan bersatu dengan isteri-isteri kamu." Tersebut di dalam syarah sunnah bahawa seseorang telah bermimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Tuan telah menyatakan bahawa surah Hud menyebabkan Tuan menjadi tua. Apakah yang terkandung di dalamnya?" Baginda menjawab, "Terdapat satu ayat yang memerintahkan seseorang itu beristiqamah, berpegang teguh dengan agama sedaya upaya yang boleh dan hidup meneruti jalan itu." Ayat keberapa tak dapat dijelaskan Nanti kita cari. Okay. Jelas je bahawa beristiqamah di atas jalan ini merupakan suatu yang amat sukar. Atas alasan inilah maka ahli-ahli sufi yang besar mengatakan bahawa beristiqamah dalam agama adalah lebih besar daripada 1000 karamah. Penjelasan yang sempurna. Hendaklah seseorang itu meneruti jalan lurus ini dengan seteguh-teguhnya selaras dengan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda sendiri taat menjunjung perintah-perintah daripada Allah. Baginda menghidupkan malam dengan ibadat, mengharungi penderitaan dan kepayahan, menjadi lemah walaupun pada dasarnya baginda dikurniakan kekuatan 40 orang ahli syurga. Seorang ahli syurga mempunyai kekuatan 100 orang ahli dunia. Maka kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 4,000 orang ahli dunia. Maka 4,000 Maka ulama telah menyatakan bahawa seorang lelaki boleh menikahi 4 orang wanita. Maka kekuatan baginda boleh menikahi 16,000 wanita dunia ini. Namun di sebalik kekuatan ini, baginda menjadi lemah. Sebab itulah ayat-ayat tadi kan. Sebab memahami ayat-ayat di dalam surah tadi. Ustazah nak tanyalah, dia cerita pasal uban semua tu, sebenarnya umur dia masa beruban-uban tu dah 60 ke? Ke masa dia dah muda lagi dia dah ada uban ni? Dia tak nyatakan umur. Dia tak nyatakan umur. Kalau 60 maknanya ada lah, tapi sebenarnya 20 tu seminta selalu memang nampak hitam, memang tak nampak tua. Tapi disebabkan surah-surah tu dia nampak, dia rasa tua. Dia rasa tua Ustazah kan? Dia rasa tua lah, dia rasa badan lemah semua tu. Sebab memahami ayat-ayat tu kan. Jadi takut jadi apa. Datuk, kan ke atas tadi dia cakap di hujung-hujung kehidupan dia ada 20 helai. Sebelumnya tu maksudnya dah hujung-hujung lah tu baru ada uban. Dah nak mati 62 tahun baru 20 helai. Itulah maknanya tak ada, tak nampak. 40 tak nampak lah. Tak nampak. Macam muda, macam nampak muda kan walaupun dah 60. Sekali pintas. Nampak sikit je uban dia. Sikit. Dah. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naraka qad shibata." Qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan telah menjadi semakin tua dan lemah. Tanda-tanda ketuaan jelas kelihatan pada Tuan. Baginda menjawab, surah-surah seumpama surah Hud dan seumpamanya menjadikan daku tua. Okey, catatan.
Telah tercatat pada hadis yang lain bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada rumahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu sedang duduk di dalam masjid. Tangan baginda mengurut janggut. Maka Abu Bakar pun berkata, semoga kedua ibu bapaku dikorbankan kerana-Mu. Wahai pesuruh Allah, begitu cepat Tuan menjadi tua. Setelah berkata demikian, beliau pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, surah-surah seumpama surah Hud telah menjadikan daku tua. Ustazah ada nak ulas? Nanti kita nak tengok jugalah surah Hud ni nanti. Kan? Sebab dia sebut dalam banyak hadis ni. Surah Hud. Surah-surah yang menyebabkan Rasulullah rasa tua kan. Saya akan tengok nanti. Minggu akan datang kan kita tengok. Okey. Kata-kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bermaksud bahawa jika dilihat menurut umur dan kekuatan, maka tidak sepatutnya lah rambutnya beruban dan kelihatan lemah seperti orang tua. Allamah Zamakhsyari. Betul tak? Allamah Zamakhsyari. Okay. Zamakhsyari. Allamah Zamakhsyari menyatakan bahawa beliau telah melihat seorang pada petang hari dalam keadaan rambutnya agak hitam. Tetapi dalam masa satu malam sahaja, semua rambutnya bertukar putih. Keesokannya, orang ramai bertanyakan perubahan mendadak itu. Beliau menjawab, semalam daku bermimpikan suatu pemandangan yang menggerunkan pada hari kiamat di mana manusia digari dan dibelenggu, kemudian dihumban ke dalam neraka jahanam. Pemandangan yang demikian sangat menggusarkan dan mengganggu fikiranku sehingga rambutku yang hitam bertukar menjadi putih. Allah Akbar. Macam sekelip mata bertukar dalam masa yang sangat singkat. Surah apa yang Allah yang dia ceritakan manusia dihumban berduyun-duyun ke neraka tu Ustazah? Lupa saya. Apa dia? Yang surah yang menceritakan manusia dihumban ke neraka tu. Bukan tu, kita ada baca surah Al-Mulk tu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Kan? Tu dicampakkan lah dalam neraka tu. Idza ulqu fiha, apabila dicampakkan sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sebab neraka tu menggelagak. Penjelasan yang seperlunya. Terdapat beberapa kisah yang diceritakan di dalam kitab mengenai orang menjadi tua akibat terlalu risau dan duka cita. Menyentuh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagaimanapun ungkapan menjadi tua hanyalah bermaksud lemah kerana baginda tidak mempunyai lebih daripada 20 helai uban. Okey. Catatan nota kaki tu dia kata apa? Catatan nota kaki tu cuba baca. Nota kaki nombor 1. Pada awal-awal tahun 20-an, seorang doktor berbangsa Farsi, Dr. Hakim yang bekerja di UK, telah dijatuhkan hukuman bunuh kerana didapati bersalah membunuh isterinya yang curang berbangsa Inggeris. Semasa masih di dalam penjara, pada suatu malam sahaja rambutnya bertukar menjadi uban. Kerana kejadian ini, yakni pertukaran warna rambut menjadi putih disebabkan terlalu takut atau sedih. Menyerupai kisahnya dengan watak cerita novel Dickinson. Maka orang ramai menjadi hingar sehingga beribu-ribu surat dihantar ke pihak berkuasa agar mengampuni pesalah yang malang tersebut. Namun hukuman tidak dapat diubah. Boleh no? Boleh bertukar dalam semalam. Mana kalau bersedih sangat, risau terlalu sangat kan. Itu dia.
So kita sekarang ni kena tenang-tenang je. Jadi rambut tak putih lah. Tak putih lah kan. Tak tua. Mana Cik Timah? Maknanya bila banyak uban banyak fikir. Banyak fikir, banyak sedih. Banyak sedih. Sedih dan takut. Tapi betul juga lah Tin-Fan. Sebab apa? Orang-orang muda sengah-sengah tu dia banyak fikir. Dia banyak uban ke? Yang banyak macam proposal muda-muda 30 lebih dah ada uban. Sebelah lah, tengah lah. Stres zaman sekarang. Stres lah tu kan. Tak apa. Ada uban. Duduk dalam tak apa, tak nampak. Tak boleh sekelip mata tu, no? Sekelip mata tu mana dalam bila satu malam tu. Dalam satu malam tu. Baru dengar cerita orang bisa jadi lebih tu. Pada jangan susah-susah hati nah, malam-malam tidur kasih tenang. Doa-doa, ya Allah berikan aku jiwa yang tenang, setenang-tenang. Kadang-kadang kan kalau kita fikir kan, Allah suruh kita pakai tudung tu semua ada kemas. Cuba kita buka tudung semua. Ya Allah, macam mana lah rupa kita. Rupa kita berinai lah. Penyemiran. Okey, balutan hijau dan rambut perang. Abu Himsah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa daku telah pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan anakku. Orang ramai menunjukkan tempat baginda sedang duduk kepadaku. Apabila daku terlihat sahaja akan baginda, maka yakinlah daku bahawa sebenarnya lah baginda seorang nabi. Pada ketika itu, tubuhnya dibaluti dengan 2 helai kain berwarna hijau dan kesan ketuaan jelas nampak pada sebahagian daripada rambutnya yang berwarna perang. Okay. Sebelum jadi uban dia perang dulu lah. Sebelum uban dia jadi perang dulu. Dia blonde dulu dah blonde. Oh, patutlah orang pakai inai warna perang. Kononnya dia tak boleh jadi hitam. Lambat lagi nak uban, belum uban lagi perang baru. Okeylah tu perang. Okay. Catatan. 1. 2 helai kain hijau ialah sehelai cadar hijau dan kain sarung hijau. 2. Sebahagian ulama menyatakan bahawa rambut yang perang adalah akibat disemir. Maka yang sedemikian dibenarkan menggunakan bahan pencelut rambut. Sedangkan sebahagian ulama berkata rambut mula-mula bertukar menjadi merah sebelum menjadi putih dan berwarna perang. Jadi kalau Rasulullah yang pendapat kedua ni lah kan, sebab dia tak pernah mewarnakan rambut, menginai rambut. Ini adalah sebagai petanda bahawa tidak berapa lama lagi rambut tersebut akan menjadi putih. Pada wajah-wajahnya kelihatan suatu kehebatan, bersinar dan bercahaya. Maka sesiapa sahaja yang berpeluang tersua dengan baginda, maka kata-kata yang terkeluar daripada mulutnya ialah sebenarnya dia seorang Nabi Allah. Seorang telah bertanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut putih. Beliau menjawab, Lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sya'aratin fi mifraqi ra'sihi idza dahana warahunna wa arahunna duhna. sebahagian rambut yang disikat adalah putih tetapi terlindung apabila minyak digunakan. Simak bin Harb telah menukilkan bahawa beliau telah mendengar Jabir bin Samurah berkata setelah beliau ditanya mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kana iza dahana ra'sahu lam yurminhu syaibun wa iza lam yadhanu ruya minhu syaib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambutnya, maka tidak kelihatan uban di kepalanya. Sebaliknya, apabila baginda tidak meminyakinya, akan terlihat sedikit uban di atas kepalanya. Di dalam riwayat Ibnu Umar pula beliau menukilkan sebagaimana yang berikut. Innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sesungguhnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai sahaja. 20 helai sahaja. Penjelasan yang seperlunya. Berdasarkan daripada hadis yang telah dinyatakan, para muhaddis telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi lemah walaupun baginda mempunyai kekuatan 4,000 manusia. Tetapi ubannya tidak melebihi daripada 14 ke 17 atau 20 helai. Mereka juga menyebutkan alasan bahawa secara umumnya rambut yang beruban tidak lagi menarik cinta wanita. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara perbandingannya adalah berumur muda. Rambut yang beruban mungkin menyebabkan kekurangan minat. Maka memandangkan sifat keperempuanan isteri-isteri baginda, Allah Ta'ala telah menjadikan semua rambutnya putih walaupun mereka sebenarnya menyintai suami mereka yang mulia itu seikhlas hati. Adalah makruh mencabut atau mengutip uban kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa uban adalah cahaya bagi orang Islam. Ada orang duk suka tarik uban tu, dia kata gatal. Kalau tak cabut uban gatal. Tak boleh cabut uban. Dulu kan selalu tengok makcik-makcik tu selalu suruh anak cucu dia cabut uban. Itulah. Takut nampak tua kot. Dia gatal, dia kata. Oh, gatal. Gatal. Betul mak kata masa dia naik tu gatal sangat. Dia, sebab uban tu dia macam kasar kan rambut dia tu. Dia keras, dia uban tu. Rambut tu jadi kasar. Kat sana tak hujan kan Ustazah? Hujan. Rumah nak lebat kilat. Lebat. Saya baru blackout tadi. Saya blackout sekejap. Tu dah patut awning pula. Rumah kami awning. Patut tadi guruh tadi tu. Kilat tadi. Guruh tadi tu. Terus ni kan. Guruh. Tadi baru kejap tadi tu kuat sangat tu. Guruh kilat sabung menyabung. Guruh dengan kilat tak bisa. Kilat. Memang lebat pun. Okey, nak sambung bab ke-6. Bab ke-6. Sambung. Ya Ustazah, ada apa? Boleh. Kejap je saya nanya tak faham lah Ustazah yang disebut ni. Apa dia? Yang disebut ni, yang para yang akhir, rambut yang beruban mungkin menyebabkan kekurangan minat. Maka memandangkan sifat keperempuanan isteri sebagainya, Allah Ta'ala tidak menjadikan semua rambut ni putih. Saya tak faham ini. Dia sebenarnya macam ni, dia isteri dia tak suka, macam tak tertarik kepada rambut putih ke? Ayat ni. Saya pun kat mana? Minat cantik, tak handsome, rambut putih, tak ada colour. Ya, agaknya. Isteri Rasulullah secara perbandingannya adalah berumur muda. Rambut yang beruban mungkin menyebabkan kekurangan minat.
Isteri dia tak boleh. Maka memandangkan sifat keperempuanan isteri-isteri baginda, Allah Ta'ala tidak menjadikan semua rambutnya putih. Walaupun mereka sebenarnya mencintai suami mereka yang mulia itu seikhlas hati. Oh, Jadi, Allah tidak menjadikan rambut Dia Rasulullah tu beruban walaupun dia macam sedih ke apa kan, maksudnya tidak beruban putih macam rambut orang lain, bimbang takut kesetiaan isteri-isterinya isteri pun. dia. Agaknya perempuan ni biasanya tak suka orang beruban lah. Tak suka sangat lah kot. Tapi Suka sangat. Itu tak suka sangat beruban. personal opinion ke macam mana tu? Ni cerita ni yang talking about the paragraph ni. Talking about the hadis. Ingatkan personal opinion tadi. Tengok ni, dia dah kata dah, Allah Ta'ala kata dia, sebab tu Allah Ta'ala tak bagi banyak sangat uban kat Rasulullah. Supaya isteri dia nampak dia muda, suka. Agaknya lah. Ini ke mungkin? Mungkin lah. Dan mungkin satu lagi, isteri Rasulullah kan umur yang berbeza daripada muda sampai peringkat tua kan. Dia lah agak keliru lah kat sini. Sama dia suka beruban ke tak suka beruban. Assalamualaikum. Ustazah, saya keluar dulu Ustazah. Sini Okey. kilat kuat sangat. Okey. Baik. Okay. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Itu je lah. So siapa-siapa yang uban belum banyak tu jangan cabut itu sinar cahaya. Cahaya. Itu adalah Cahaya. cahaya bagi orang-orang Islam. Bukti di akhirat besok. Banyak buat ibadah 7 malam, tak kisahkan rambut sampai beruban rambut Datuk. Aduh, ya. Aduh, dah 3 hari dah. Ambil maklum. Kalau kita boleh bagi habis ni tentang rambut ya hari ni tentang rambut ya. Boleh. Kan? Sikit. Boleh. Nak guna pencelup pula ni. Datuk, Ya, sampai muka surat berapa tadi terselak angin? 48 kan? Sekarang kita pergi 48. Okay, kita Sekarang kita masuk. sambung 48. Tinggal satu Okey. bab ni untuk rambut ni. Okey. Bab Bab ke-6. Penggunaan pencelup untuk menyemir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pelbagai hadis yang berbeza mengenai tajuk ini. Penggunaan pencelup mempunyai bukti melalui beberapa hadis tertentu, tetapi tidak daripada hadis yang lain. Atas alasan ini jugalah ulama berbeza pendapat mengenainya. Apakah boleh atau tidak boleh menggunakan pencelup? Pada pendapat Imam Tirmizi rahmatullah alaihi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir rambut baginda. Ramai ulama menekankan supaya pencelup digunakan. Ulama-ulama Hanafiyah juga berpendapat sama. Perbincangan terperinci dapat dilihat di dalam Durri Mukhtar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan apa-apa jenis pencelup adalah benar kerana telah dinyatakan di dalam Sahih Bukhari bahawa uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi daripada 17 helai termasuk di kepala dan janggutnya. Okey. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kala menggunakan bahan pencelup dan kadang-kala tidak menggunakannya. Dengan itu, menyemir rambut adalah sunnah, namun begitu penggunaan bahan pencelup hitam adalah haram. Menurut ulama Hanafiyah, menyemir rambut adalah mustahab
Dan penggunaan bahan pencelup hitam adalah makruh, dibenci oleh Allah. Okey. Datuk, apa pendapat Datuk? Ustazah? Betul lah, haram tak boleh pakai yang berwarna hitam. Maksudnya walaupun ada pendapat yang awal-awal tadi pun kita tengok Rasulullah tak pernah menyemir rambutnya, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan sekali-sekali adalah juga. Dia tengok bahan tu saya dia kata sebut sini. Bahan tu maknanya pencelup. Disebut pencelup kan kita sini inai lah. Jadi sebut kalau apa yang haram tu bergantung kepada ni kot, yang bahan pencelup. Tak tahu lah. Bahan pencelup hitam, bahan pencelup. Kalau yang hitam, biasa dia fokus kepada warna. Kalau warna hitam macam rambut tak boleh. Tapi untuk kalau perempuan boleh hitam kan? Ustaz tu kata baru ni. Boleh ke? Dalam tazkirah dia orang tanya, ada orang tanya lah. Kan dia kata warna hitam tu dibenci oleh Allah. Pencelup hitam. Ustaz dekat surah Al-Um cakap boleh. Dia orang tanya, wanita tak apa, boleh perempuan, tak boleh lelaki. Betul ke ni? Datuk, dia kata macam ni kalau tak silap saya lah. Lelaki tak boleh hitam, kita perempuan kan pakai tudung. Tu kata boleh, tu kata yang warna hitam boleh. Lelaki yang tak boleh. Tapi dia tak kata, saya tak pastilah dia kata boleh ke tak, cuma itu je lah. Saya tahu yang lelaki memang tak boleh hitam. Memang dia kata boleh. Perempuan. Datuk dengar ya? Apa yang saya tahu dulu, Ustaz ada cakap yang pasal inai rambut masa rumah lama dululah. Dia kata kita dilarang menghitamkan rambut kerana uban keluar bila kita tua. Tetapi kita seolah-olah tidak terima ketuaan kita. Kita cuba mengubah keadaan dengan memudahkan diri kita dengan mewarnakan dengan rambut hitam. Dan itu memang kebiasaan orang-orang kafir. Masuk budaya dia lah. Tak boleh. Jadi wanita ataupun laki-laki sama sahaja, hukum tetap hukum dia kata. Dua-dua tu dibenci. Mencelup warna hitam dibenci oleh Allah dia kata. Itu dia katalah. Saya mengulang je. Saya pun tak tahu ini Ustaz yang katalah kat situ. Pasal kita pun tertanya-tanya dia kata hitam. Bagaimana dengan wanita? Wanita tak ada masalah boleh. Dia nak warna apa? Pasal kita tak expose kat orang. Tak tunjuk kat orang. Dengan suami je. Tu dia hitam. Sebab tu boleh dibolehkan hitam. Itu dia sebutlah. Saya sampaikan je. Kita pun rasa gusar juga tanya. Memang tak terdengar lah daripada awal memang hitam tak digunakan. Kalau lain untuk kelak ke. Pakai warna purple dengan putih buat jalur-jalur. Awak tak buat merah kuning Selangor. Tak, kalau purple putih saya pernah tengok. Itu orang muda lah tu. Tak payahlah kita. Yeah. Okey. Bila tanya dia kenapa pakai warna ni, dia kata saya tak pakai warna hitam, okeylah. Maksudnya dia tahu. Dia tahu hukum. Yalah. Tak salah lah, kita tak boleh marah lah dia. Okey, jom sambung. Teruskan. Penjelasan yang seperlunya. Diperbolehkan mengguna bahan pencelup hitam untuk keadaan yang tertentu, tetapi haram hukumnya jika dipakai untuk menipu gadis muda yang akan dipinangnya. Gadis. Boleh. Tapi ini pendapat siapa? Adakah disokong oleh ulama? Ulama yang buat ni. Okey, jom kita sambung. Jangan menipu
penggunaan pencelup perang. Perang. Penggunaan pencelup perang. Abu Himsah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجنى عليك ولا تجنى عليه قال ورأيت الشيب أحمر. Aku beserta anakku telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, "Adakah ini anakmu?" Daku pun menjawab, "Ya," kataku. "Tolonglah saksikan ini adalah anakku." Dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azab terhadap dosanya tidak terbeban ke atasmu dan begitulah juga azab terhadap dosamu tidak terbeban ke atasnya. Tengok maksud dia. Maksudnya apa ni Ustazah? Itulah. Tengok di bawah ni. Okey. Abu Himsah berkata, pada masa tersebut aku mendapati setengah daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna perang. Catatan. 1. Nyatalah dari sini bahawa pencelup merah iaitu perang telah digunakan. Yang kedua, sebelum kedatangan Islam, azab dan seksa iaitu denda kerana kesalahan jenayah boleh dipindahkan kepada satu sama lain. Dengan alasan inilah Abu Himsah radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi jika ditakdirkan terjadi demikian. Maka beliau dapatlah membayar dosa tersebut. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya bahawa anaknya tidak dibebani dengan dosa bapanya dan juga dosa anaknya tidak akan dibebani oleh bapanya. Ini adalah sebagai menyanggah dan menghapuskan amalan jahiliyah. Habis itu. Fahamlah Amalan jahiliyah. Okey. Apa? Sendiri buat dosa, sendiri tanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Okey. Penjelasan dan yang seperlunya. Seringkali kedengaran kejadian-kejadian bahawa seorang anak yang terbiar berhutang sebanyak puluhan ringgit atas nama bapanya dan kemudian meninggalkan rumah untuk pergi makan angin. Kemudian si piutang akan menuntutnya daripada bapanya dan mengambil wang daripadanya. Bapanya terpaksalah membayar walaupun bukanlah dia yang bertanggungjawab untuk membayar kerana memikirkan anaknya sendiri walaupun nakal. Budak lelaki yang pergi belajar di sekolah-sekolah selalu membuka akaun di restoran-restoran dan kedai-kedai dan pemilik restoran dan kedai pun memaksa penjaga budak tersebut membayar harganya. Ini tidaklah diharuskan kerana sepatutnya sebelum mereka membenarkan akaun dibuka, perlulah mendapat izin daripada penjaga-penjaga terlebih dahulu. Tanpa perjanjian, manakan boleh mereka disuruh bertanggungjawab terhadapnya. Dengan ini, pemilik-pemilik restoran dan kedai-kedai perlulah memperolehi persetujuan penjaga murid-murid tersebut terlebih dahulu sebelum akaun dibuka kerana tanpa persetujuan penjaga-penjaga tidak bertanggungjawab untuk membayarnya. So, fahamlah kita Dalam riwayat yang bersumber dari Uthman bin Mauhab radhiyallahu anhu dinukilkan seperti berikut. Ila Abu Hurairah ta'ala khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Beliau menjawab, ya. Ya. Tengahlah. Al-Jahzaman. Salah ni. Al-Jahzamah. Al-Jahzamah radhiyallahu anha, isteri kepada Busyair bin Al-Khashashiyah, pernah menceritakan bahawa Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudu ra'sahu wa qad ightasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha asy-syaykh. aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil mengibas-ngibaskan rambut setelah selesai mandi. Di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas daun inai ataupun bekas celupan. Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduba. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicelupi dengan warna merah. Loh. Hamad telah menukilkan bahawa Abdullah bin Muhammad bin Aqil radhiyallahu anhu telah berkata, Ra'aitu sya'ra Rasulillah 'inda Anas bin Malik makhduban. aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ia berada di rumah Anas bin Malik telah mencelup rambutnya. Jadi nak menyatakan apa? Dalil bahawa Nabi pun biasalah celup rambut dia. Dia bawa ada 3 hadis tu. Okey. Kita masuk bab ke-7, penggunaan celak mata. Okey. Menggunakan celak mata adalah mustahab, dipuji. Di samping memberikan manfaat kepada mata, seseorang itu juga memperolehi pahala kerana menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dan cara penggunaan celak mata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iktahilu bil ismid fa innahu yajlul basar wa yumbitu ash-sha'r wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu mukhalatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Gunakanlah celak ismid, giliran galian, daripada galian ke mata, salah. Gunakanlah celak mata kerana ia menambah cahaya kepada mata, yakni menguatkan penglihatan dan juga menolong pertumbuhan bulu mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu kotak celak mata yang digunakannya pada setiap malam, dicalitkan 3 kali pada mata sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri. Okey. Catatan. Ismid adalah suatu nama bagi celak khusus yang berwarna hitam kemerah-merahan. Ulama juga mengatakan bahawa syur penggunaan celak mata hanyalah dimaksudkan kepada orang-orang yang sesuai. Jika tidak, maka penggunaan celak akan menambah lagi penyakit kepada mata. Penggunaan celak pada malam hari bermanfaat kerana celak tersebut akan berada lebih lama di dalam mata. Dengan ini, dia akan meresap secara perlahan dengan kadar yang tertentu ke bahagian mata untuk menghasilkan kesan cahaya yang lebih. Terdapat perbezaan hadis mengenai cara penggunaan celak mata.
Sebahagiannya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan 3 kali pada setiap mata. Sedangkan yang lainnya mengatakan 3 kali pada mata kanan dan 2 kali pada mata kiri. Namun di sini para muhaddisin mengatakan tidak ada percanggahan. Kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencalitnya 3 kali dan pada ketika yang lain hanya 2 kali. Tetapi jumlah hadis yang mengatakan baginda mencalit sebanyak 3 kali terlebih banyak sebagaimana yang dapat dilihat daripada hadis-hadis berikut. Hafiz Ibnu Hajar dan Mulla Ali Qori rahmatullahu alaihuma memilih hadis yang mengatakan bahawa calitan itu ialah 3 kali. Okey. Penggunaan celak mata sebelum tidur jenis ismid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencalitkan ismid ke setiap belah mata sebanyak 3 kali setiap malam sebelum tidur. Yazid bin Harun telah menambah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bekas celak mata yang digunakannya untuk calitkan celak sebanyak 3 kali pada setiap mata sebelum tidur. Penggunaan ismid. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Alaikum bil ismid 'inda an-naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu asy-sya'r. hendaklah kamu menggunakan ismid kepada mata kerana ia akan menambahkan cahaya kepada mata serta membantu menumbuhkan bulu mata. Ismid, celak mata yang terbaik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna khaira akhalikumul ismid yajlul basara wa yumbitu asy-sya'r. daripada segala jenis celak, jenis ismid adalah yang terbaik kerana ia menghasilkan cahaya kepada mata dan membantu menumbuhkan bulu mata. Catatan. Kesemua hadis ini menggalakkan penggunaan celak jenis ismid tetapi adalah disyorkan kepada mereka yang sesuai sahaja kerana ada orang yang mempunyai penyakit mata yang tertentu tidak serasi dengan celak jenis ini. Bagaimanapun, penggunaan celak adalah sunnah dan terlebih afdalnya jika menggunakan ismid. Namun, sunnah akan tercapai juga dengan menggunakan apa-apa jenis celak pun. Penjelasan yang seperlunya. Dengan menggunakan celak, penglihatan mata akan menjadi kuat dan bahan-bahan mudarat yang datang daripada kepala akan dihapuskan. Mawahib laduniyah 47. Okey. Satu daripada alasan penggunaan celak ialah untuk kecantikan. Untuk tujuan ini, menurut peraturan syariat boleh dilakukan siang atau malam. Tujuan yang lain ialah untuk memperkuatkan penglihatan mata. Untuk maksud ini dilakukan pada sebelah malam dan ini adalah peraturan sunnah. Kita tengok nak tanya sekejap. Ismid tu apa Ustazah? Tak faham. Jenis batu ismid. batu galian. Dulu kita tengok mak ayah kita lah bawa balik dia Dari Mekah tu kan?
Kan dalam tu macam serabut kan. Dia jadi Ha serabut ha kan. ha ha. Warna hitam tu. Lepas tu dia ada macam kilat-kilat sikit tu. Ya ya. Oh Ha. tu. Kan? Itu kalau buah mata cerah mata tau. Kita apa Oh. pejam-pejam celik. Saya ingat dulu dalam bekas cantik tu kan. Ha. Ada Isi bekas tu aluminium. ni tu. Ha. Okey. Bekas Tembaga. tembaga. Ustazah Hmm. sekarang ada ke? Kalau kita pergi Mekah ada ke jual itu lagi? Saya Tak tak ada pernah nampak. dah. Tak lah sekarang ni tak ada dah kot. Tak ada semua hak cakap candik je tu. Hak Ada candik je. Ustazah, tapi kadang sobok tu dia orang dah campur. Takut tu lah. Takut dia tak elok dah. Nak kena Tak tanya asli. betul-betul. Bukan pensel lah, bukan dalam bentuk pensel. Sekarang sana kan ada jual juga yang itu India lah kot, saya tak tahu lah kat sana orang jual. Itu India mungkin lah. Itu. Bukan Ismit lah ya. Ismit yang. Bukan. Okey. Nota tambahan. Kira-kira 5 tahun sudah, para doktor United Kingdom kebingungan mengapa sebahagian wanita pendatang India dan Pakistan mengalami suatu jenis penyakit Anemia. Kurang darah. anemia. Itu kurang darah tanpa bersebab. Kemudian, apabila kajian terperinci dilakukan, didapati bahawa ini disebabkan amalan menggunakan celak ke mata sebagai bahan kecantikan muka bagi orang-orang timur. Batu antimoni yang dilombong di tempat-tempat yang tertentu di Asia seperti Basrah, Isfahan dan sebagainya mengandungi timah hitam dan penyerapan timah-timah yang beracun yang begitu lama walaupun dalam kadar yang sangat sedikit mengakibatkan bahaya yang besar pada kesihatan. Ni lah yang bukan Ismit ni kan. Ni Ismit tiruan lah ni. Sebab dia kata batu antimoni. Sedangkan yang Ismit tadi dia tak cakap batu apa, cuma dia kata batu galian ya kan. Bahan galian je. Pengeluar antimoni yang tidak mempunyai kepakaran dan sambil lewa yang melumatkannya menjadi debu dan menjualkannya ke pasar perlulah dijauhi. Mungkin celak jenis Ismit yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi timah hitam dalam kadar yang tersangat sedikit dalam bentuk mentah dapat digunakan ke mata tanpa mendatangkan apa-apa mudarat kepada mata. Walau bagaimanapun, celak yang dikehendaki untuk kegunaan mata perlulah dibeli daripada firma yang mahir, berpengalaman dan hanya setelah mendapat pengesahan serta pendaftaran pihak berkuasa. Ini adalah kerana hanya mereka lah sahajalah yang mengetahui berbagai-bagai proses yang berlainan untuk memisahkan timah hitam daripada batu antimoni agar celak itu dapat memberi manfaat dan penyegar kepada mata. Celak yang telah dihancurkan dan diperhaluskan serta dibersihkan ataupun dicampur dengan lain-lain bahan adalah terbukti sebagai bahan penyegar mata yang terkenal dengan syarat ia diproses mengikut lunas-lunas kesihatan dan disimpan baik dan terjauh daripada pencemaran. Penggunaan tetap celak yang sedemikian yang disediakan oleh orang-orang yang mahir telah dilaporkan daripada makalah-makalah kesihatan memperolehi penglihatan yang baik, sempurna sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang walaupun pada tahap umur 90 tahun. Tabib yang berpengalaman juga melarang keras penggunaan celak ke mata yang mempunyai apa-apa jenis penyakit mata, lebih-lebih lagi apabila pembentukan katarak mula terjadi. Ini adalah kerana celak mengganggu pembentukan yang betul, mengeras dan menyelerakkan bahan tersebut ke seluruh kornea, menjadi tugas doktor mata lebih sukar. So, kena pilih juga. Siapa suka pakai celak? Datuk Celak ni ada Dia pakai pensel je lah.
Macam benda tu tak ada lagi dah yang snake tu. Tapi klasik lah kita tarik kan benda tu. Mesti tempat dia tu. Nanti. Okay. Orang lelaki boleh celak? Boleh. Kalau Rasulullah celak boleh lah. Hukum lelaki bercelak untuk tujuan perhiasan. Oh, tak boleh tak. Tak boleh. Kita Untuk mencerahkan mata boleh lah. celak ada dua tujuan. Tujuan pertama perhiasan, kedua perubatan. Tak ada khilaf dalam kalangan ulama tentang keharusan bercelak bagi wanita dan juga lelaki untuk tujuan perubatan. Kalau perhiasan tak boleh lah. Namun untuk tujuan perhiasan sebagian ulama melarangnya ke atas lelaki kerana menyerupai perempuan. Lebih jelas pandangan ulama tentang hukum bercelak ini adalah seperti yang akan disebut ni. Hukum bercelak menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bercelak adalah digalakkan untuk lelaki dan wanita sama ada untuk tujuan perhiasan ataupun perubatan. Kerana bercelak ialah sunnah Nabi. Celak ni sunnah Nabi. Mazhab kita Syafi'i, Hambali, mana digalakkan. Imam Malik pula mengikut satu kaul daripadanya dan mazhab Hanafi memakruhkan pula bercelak bagi lelaki untuk tujuan perhiasan kerana menyerupai wanita. Adapun untuk tujuan perubatan adalah diharuskan. So, mana satu yang nak kita ikut ni Ustazah? Boleh lah tu Syafi'i ni tak boleh. Semua pakai. Innamal a'malu binniyat. Digalakkan pula. Untuk lelaki dan wanita. Syafi'i dengan Hambali. Sama ada tujuan perhiasan atau perubatan. Sebab bercelak sunnah. Tapi jangan menipu nak meminang gadis. Pakai kantang. Pakai kantang. Hukum pakai kantang. Tujuan memakai kantang. Satu tujuan, ada dua tujuan juga. Tujuan perubatan, tujuan perhiasan. Tujuan perubatan untuk orang yang memakainya kerana masalah mata yang dihadapinya. Dia memakai sebagai pengganti cermin mata. Hukumnya adalah harus. Dengan syarat tidak mendatangkan kemudaratan kepada mata. Tujuan perhiasan iaitu memakainya sekadar suka-suka, bukan kerana keperluan kerana masalah mata. Ini termasuklah dalam hukum perhiasan. Perhiasan umumnya diharuskan selagi tidak melanggar batasan syara'. Boleh ya? Tapi contact lens sekarang ni dia orang buat dah macam-macam pula lah, warna tu lah, warna ni dah satu macam kan? Macam mata orang Melayu jadi mata orang putih. Macam tu lah. Dia berperhiasan satu macam. Budak-budak dah jadi macam necessity. Dah menyeramkan lah tengok muka, seram tengok lain. Allah. Bahaya lah juga kan letak lens, contact lens ni kat mata kan. Tapi dia tempoh kita guna satu-satu contact lens tu berapa lama ya? Tak biasa buat tak tahu. Sebab sepupu dia pakai tu tak nak pakai cermin mata sampai bernanah mata dia tahu masuk hospital. Kering. Bahaya. Dia bila benda tu kering, dia kata dia akan menyengkam permukaan kulit mata tu. Masuk hospital lah, bernanah lah mata dia. Kecil kita dengar. Mungkin pakai terlalu lama sangat sampai mata kering, tak dimasukkan ice drop tu kot. Allah alam, tak pernah pakai. Dia kena jaga rapi ya no. Dia kena ada masalah sekarang ada yang jenis untuk hiasan-hiasan boleh jual rata-rata, boleh beli dan ikut warna, nak ikut matching. Bahaya sebenarnya benda tu masukkan tak bersih, pakai kadang-kadang jual pasal malam jadi macam itulah. Contact lens ni dia tak yang murah dan orang suka. Tu yang bahaya tu.
Warna-warna di sekolah macam budak-budak muda. Bukannya pasal nak pakai kacamata, nak bagi cantik. Okay, how Tengok many? ada sini disebutkan 3 hukum. Hukum memakai kanta lengkap. Pemakaian kanta lengkap untuk tujuan perubatan adalah harus. Manakala untuk tujuan perhiasan adalah diharuskan selagi tidak melanggar syarat. Satu hukum haram. Menurut pada syarat-syarat tadi itu, sebahagian ulama telah memfatwakan bahawa haram memakai kanta lekap yang berwarna, yakni mengubah warna mata yang asal. Kerana mengubah ciptaan Allah. Ini merupakan penipuan atau pemalsuan dan meniru perbuatan orang kafir. Di samping memudaratkan sebagaimana yang disahkan oleh para doktor sendiri. Ditambah lagi bagi perempuan boleh menimbulkan fitnah, iaitu mencuri perhatian lelaki kepadanya. Antara mereka ialah Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Ini ulama Azhar. Ulama-ulama yang mengharuskan pula menjawab, pemakaian kanta lengkap tidaklah dikatakan mengubah ciptaan Allah kerana dapat ditanggalkan. Hal ini kerana perubahan yang berlaku pada mata disebabkan kanta lekap itu tidaklah kekal sebagaimana tatu, sebaliknya dapat ditanggalkan. Itu yang kata haram. Dan kata harus ni ada ulama mengharuskannya. Adapun wanita tidak harus memakainya melainkan di hadapan suami dan mahram saja. Namun keharusan itu dengan syarat tidak mendatangkan kemudaratan dan membentuk penipuan yang boleh memperdayakan. Sebagai memilih jalan yang selamat daripada percanggahan pendapat para ulama, maka adalah lebih baik kita sebagai orang awam berhati-hati dalam isu ini kerana menggunakan kanta lekap yang tidak berwarna dan selamat. Kerana kanta lekap dan tidak berwarna dan selamat. Allah alam. Pakailah yang tak berwarna. Okay. Itu Mama Nek punya, jangan kacau, nanti rosak. Habis dah. Okay, nak sambung lagi ke bab ke-8? Ini dah masuk bab dah ni kan? Bab apa? Gambut pakaian ni. Rasulullah. Okeylah. Kita berhenti. Pakaian. Surat ini tujuan bab ke-8. Ustazah, nak minta Ustazah bimbing sikit Fatihah kawan saya yang pergi ziarah itu pagi tadi. Kembali ke rahmatullah meninggal kita. Itulah. Dia meninggal di inilah. Ajalah. Dapat begitu tadi dah selesai lah. Tengok jugalah dari kat sebulan lah dia gitulah. Turun naik oksigen dia. Doakan bimbing tu. Fatihah untuk dia, saya pun sedih tak tahu nak kata apalah. Ya. Kita ada Al-Fatihah kat dia lah. Datin Zam nama dia. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل سوى ما قرأناه من الفاتحة. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أوصل ثواب مثل ثواب مع مزيد برك وإحسانك إلى روح المرحومة. Siapa nama dia? Ila ruh Datin Zam, pendek je, Zam. Zam وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعى يتلألأ بين أيدينا. ضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعلي أجمعين. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا وشيخنا ووالديهم ومشايخهم جميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم أما الجميع بالرحمة والرضوان. دخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Terima kasih Faizah tukang baca. Kak Hasnah tadi dia kata tak dapat join tadi sebab suami dia kat hospital Ustazah. Oh ya, dia cakap saya tadi. Dia cakap apa? Dia nak pergi kat suami dia tadi. Sebelum dia cerita kat saya lah, kata tu suami dia yang luka jari tu. Maknanya jari tu dia ambil ubat dah, itu tak sembuh. Sebab dia luka dalam. Itu tak tahulah sebab dia duduk sakit malam-malam lah, dia niut. Jari ni, jari kat belah kanan ke. Dia ada diabetes ke sana? Itulah tu. Ada diabetes ni tak takut tu lah. Takut tu dia buat baik tu. Dia buat kerja kuat, dia macam dia
Kalau tebal ke apa kan. Kebun Mungkin lah. semua tu kan. Kita punya ni dah tak kuat kan. Kita punya ada Hmm. rumput tulang ke guna tu kot. Hmm. Ya, Allah. retak ke apa tu. Sebab semua tu. Allah tak tegur. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi kalau antibiotik 3 hari insya ada perubahan lah. Harap lah. Harap lah. Okay, jom. Jom. Okay. Esok ada. InsyaAllah esok Esok Friday Oh ni apa ayat kursi Ayatul kursi tak ada. Ada insyaAllah. Ustazah PDI ke? PDI. Benda ada dah. Okey. Best lah kan bila ni modem dah turun bawah ni tak ada clear je suara Ustazah. Duduk depan. Depan tu senang. Jadi kita kalau buat apa-apa kat bilik sebelah tu pun boleh dah tu. Ya, Alhamdulillah. Okey. Jom, terima kasihlah Cik Faizah. Terima kasih. Minta maaf kalau ada salah silap, tersalah baca, tersalah Kalau awak silap baca, kami pun silap faham. Faizah. Diri dulu ya. Intonasi. Tersalah intonasi. dia tersalah apa ni macam lah. Okey. Jom. Terima kasih. Terima kasih semua. Syukran jazilan ya Faizah. Syukran jazilan. Syukran apa? Syukran jazilan kathiran ala khidmatiki al-jamila. Jamilan. Kena hafal tu. Bau penuh tu ucap terima kasih. Sama-sama kasih jawab Melayu. Afwan. Afwan dia lah. Afwannya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya keluar semua Okey. Jumpa esok. Rodan. Rodan insya-Allah. InsyaAllah.